Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid Dua Lavender. InsyaAllah pada hari ini, pada sesi kedua, kita akan bersama-sama menyiapkan soalan latihan di dalam buku aktiviti. Jadi murid-murid perlu bersedia dengan buku aktiviti Pendidikan Islam yang berwarna kuning. Setelah murid menonton video pembelajaran daripada Ustazah sebentar tadi, sekarang mari kita lengkapkan bersama latihan yang ada pada muka surat 104. Bermula dengan muka surat 104 seperti yang Ustazah buka ni. Okey, Ustazah akan bacakan arahan dan petikan di bawah. Murid akan cuba mengisi dengan jawapan yang betul. Baiklah. Okey, soalan. Boleh buka muka surat 104. Soalannya ialah arahan isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Jadi, antara pilihan yang ada di atas, pilihan jawapan yang ada, yang pertama ialah perniagaan. Okey, perniagaan. Yang kedua, kotak kedua, Syam. Syam ialah nama tempat. Seterusnya, yang ketiga, amanah. Amanah ini ialah sifat Nabi. Seterusnya, Al-Amin. Al-Amin ini ialah gelaran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, keuntungan. Keuntungan ni apabila kita jual beli, kita akan dapat untung lah. Dan yang keenam ialah suami. Suami ni ialah seorang lelaki lah. Okey. Jadi, saya akan bacakan petikan di bawah. Dan murid akan cuba isi dengan jawapan yang betul. Garis-garis kosong tu kamu perlu isikan jawapan. Okey. Ayat pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat amanah. Dah ada jawapan. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat amanah. Dah ada jawapan. Seterusnya, ayat yang kedua, baginda telah diamanahkan oleh Sayyidatina Khadijah untuk menguruskan perniagaannya. Perniagaannya di mana? Tadi saya sudah sebut dah. Ada pilihan jawapan ke atas ni. Di mana? Di perniagaan ke? Di Syam ke? Di amanah ke? Di Al-Amin? Di keuntungan? Di suami? Kamu pilih jawapan yang betul dan tuliskan jawapan di bawah. Untuk yang jawapan ni, di mana mestilah cari jawapan yang menunjukkan tempat, iaitu di Syam. Di Syam ni jawapan dia. Jadi kamu perlu tulis Syam kat bawah ni. Tulis cantik lah. Itu contoh saja. Okey, boleh tuliskan baliklah jawapan di bawah. Okey, seterusnya. Murid kalau dah pilih jawapan Syam tu, kamu buat macam ni, crosskan. Jadi kamu dah tak perlu ambil jawapan Syam tadi. Okey, seterusnya. Dia jadi macam ni. Okey, seterusnya, baginda mendapat apa? Mendapat perniagaan yang besar, mendapat amanah yang besar, mendapat al-amin yang besar, mendapat keuntungan yang besar, mendapat suami yang besar. Okey, tuliskan jawapan. Sekali lagi, kalau kamu dah dapat jawapan, kamu potong pilihan jawapan yang dekat atas tu supaya kamu boleh pilih jawapan yang tinggal sahaja. Okey, seterusnya. Bahkan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong kejayaan baginda dalam apa? Dalam perniagaan, dalam Syam, dalam amanah, dalam al-amin, dalam keuntungan, dalam suami. Tulis jawapan yang betul di bawah. Okey, kalau dah tulis, seterusnya menjadi tarikan kepada Sayyidatina Khadijah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai perniagaan, sebagai Syam, sebagai amanah, sebagai al-amin, sebagai keuntungan, sebagai suami. Tulis jawapan sebagai apa? Sebagai suami lah kan? Dan akhir sekali, masyarakat Arab memberikan gelaran apa? Tulis jawapan kat sini. Kepada baginda yang bermaksud sangat dipercayai. Okey, pilih jawapan ke atas. Mana gelaran untuk Nabi Muhammad? Okey, baiklah. Selesai untuk muka surat 104. Kita pergi ke muka surat seterusnya.
Kalau murid tak tahu jawapan, boleh rujuk buku teks. Buku teks ada dinyatakan ni, boleh tengok muka surat 105 untuk cari jawapan. Kalau tak ingat lah tadi kisah Nabi Muhammad yang saya ceritakan tadi. Okey, seterusnya. Boleh buka muka surat 5. Kita akan jawab soalan 105. Arahan dia, tandakan right pada jawapan yang betul. Contoh tadi bagi yang ni. Nabi Muhammad sangat dipercayai. Betul tak Nabi Muhammad sangat dipercayai? Betul lah, sebab nama Nabi Muhammad dapat gelaran Al-Amin. Bermaksud sangat dipercayai. Jadi tandakan right. Ni dah ada jawapan, jadi itu betul lah jawapan dia. Okey, seterusnya nombor 1. Amanah lawannya khianat. Betul ke tak? Amanah lawannya khianat. Kalau betul tandakan, kalau salah tak perlu tanda apa-apa. Okey. Seterusnya nombor 2. Nabi Muhammad SAW berniaga di kota Iraq. Kota Iraq. Betul ke kota Iraq? Kalau betul, right. Kalau salah, tak perlu tanda apa-apa. Okey, tandakan. Seterusnya, nombor 3. Nabi Muhammad SAW digelar dengan Al-Amir. Betul ke Al-Amir? Gelaran Nabi Muhammad. Kalau betul, tanda right. Kalau salah, pangkah. Okey, seterusnya. Nombor 4. Al-Amir tu Al-Amir bukan Al-Amin. Nombor 4. Menggunakan kemudahan awam dengan baik ialah tanda beramanah. Kalau betul, right. Kalau salah, tak perlu tanda apa-apa. Yang kelima, mengambil wang saku adik bukan satu kesalahan besar. Okey, saya ulang lagi sekali. Mengambil wang saku adik bukan satu kesalahan besar. Betul ke salah? Tandakan jawapan kat tepi. Okey, nombor 6. Membalut buku teks ialah tanggungjawab murid. Betul tak? Kalau kamu ada buku teks, kamu kena balut. Tanggungjawab kamu. Kalau betul, right. Salah, tak perlu tanda apa-apa. Dan yang ke-7. Membuang sampah ke dalam tong sampah. Perbuatan terpuji. Membuang sampah ke dalam tong sampah. Perbuatan terpuji. Kalau betul, right. Kalau salah, tak perlu tanda apa-apa. Senang sangat 7 soalan ni. Boleh tengok buku teks muka surat 106, 105 kalau kamu tak tahu jawapan. Okey, baiklah. Seterusnya, kita pergi ke muka surat sebelah ni lagi. Muka surat 106. Senang je ni. Kamu perlu ambil warna sebab kita perlu mewarnakan sifat amanah yang betul. Sifat amanah ni perlu kita ni melakukan sesuatu dengan jujur dan benar. Bercakap benar, buat perkara dengan jujur, tak boleh menipu. Okey, ni dah ada contoh diwarnakan. Maksudnya ini ialah jawapan yang betul. Contoh ni yang ada warna gelap ni, memulangkan pensil rakan. Kita dah pinjam pensil kawan, kita pulangkan balik. Ialah sifat amanah. Jadi ini kita perlu warnakan. Okey, saya baca yang atas. Kamu kalau rasa betul sifat amanah, kamu warnakan. Kalau salah, tak perlu warnakan. Yang ni, mengambil buku rakan tanpa izin. Amanah ke tidak? Kalau amanah, warnakan. Kalau tidak amanah, tak perlu warnakan. Okey, tandakan je dulu. Nanti warna kemudian. Okey, seterusnya. Yang ni saya baca. Membersihkan bilik tidur. Kamu masing-masing ada bilik kan untuk kamu tidur. Jadi, kalau kamu bersihkan bilik tidur tu, perbuatan amanah ke tidak? Kalau amanah, warnakan. Kalau tidak amanah, tak perlu warnakan. Okey, baiklah. Seterusnya yang ni, saya bacakan. Meniru kerja sekolah. Tiru kerja sekolah kawan. Kawan ke, siapa ke, kita meniru ni. Amanah ke tidak? Kalau amanah, warnakan. Kalau tidak amanah, jangan warnakan. Tandakan je dulu. Warna kemudian. Okey, seterusnya saya akan bacakan yang ni. Melawan arahan guru. Lawan arahan guru. Guru suruh buat kerja, dia tak nak buat. Amanah ke tidak? Kalau amanah, warnakan. Kalau tak amanah, jangan warnakan. Dan yang akhir sekali bawah ni, menolong ibu di rumah. Menolong ibu di rumah, amanah ke tidak? Kita sebagai anak, ada amanah tahu kepada ibu bapa kita.
Kalau betul, amanah, warnakan. Kalau tidak amanah, jangan warnakan. Dah tandakan yang mana kena warna, kamu boleh warna sekarang. Okey, ataupun warna kemudian lah selepas habis video Ustazah ni. Sebab dah tandakan kan? Okey, baiklah. Seterusnya, muka surat muka surat 107. Yang ni pun kamu perlu warnakan perkara yang betul. Tetapi tak perlu warna semua. Warna bintangnya sahaja macam ni. Contoh ni. Warna bintangnya sahaja. Okey. Bagaimana kita nak meneladani sifat amanah Nabi Muhammad SAW? Kalau yang saya bacakan tu, kalau betul cara nak meneladani tu maksudnya mencontohi. Meneladani ni maksudnya mencontohi. Cara nak contohi sifat amanah Nabi Muhammad, kalau saya bacakan kamu rasa betul, kamu warnakan bintang tu. Kalau salah, jangan warnakan. Okey, Ustazah akan mulakan baca dari sini. Okey, menconteng dinding. Betul ke tidak? Kalau betul, warnakan bintang ni. Kalau salah, tak perlu warnakan. Menconteng dinding. Okey, seterusnya. Masuk bilik guru tanpa izin. Amanah ke tidak? Kalau betul amanah, warnakan bintang. Kalau salah, tak perlu warnakan. Okey, seterusnya. Melaksanakan tugas membersihkan kelas. Kamu dah ada jadual kebersihan. Jadi, kamu buat tugas tu dengan baik. Amanah ke tidak? Kalau amanah, warnakan ni. Kalau tidak amanah, jangan warnakan. Okey, seterusnya. Bercerita tentang keburukan kawan. Kawan dah. Kita tahu kawan tu dia ada masalah. Kita cerita pasal dia ke orang lain. Pasal keburukan dia. Amanah ke tidak? Kalau amanah, warnakan bintang. Kalau tak amanah, tak perlu warna. Okey, yang atas pula seterusnya. Jujur dalam percakapan. Jujur dalam percakapan ni maksudnya kita berkata benar. Kita tidak boleh menipu. Kalau betul amanah, warnakan bintang. Kalau salah, tak perlu warna. Seterusnya. Memecahkan cermin kelas. Dah pecahkan cermin kelas, kita kena mengakulah jangan menipu. Tapi kita dah terpecahkan. Kita sepak bola terpecahkan. Jadi amanah ke tidak? Kalau amanah, warnakan bintang. Kalau tidak, tak perlu. Seterusnya. Meniru dalam ujian. Kalau amanah, warnakan bintang. Kalau tidak, tidak perlu warna. Seterusnya. Mengaku kesalahan diri. Kalau amanah, warnakan. Kalau tidak, tidak perlu. Dan akhir sekali, memadam papan hitam. Kita tolong cikgu padam papan hitam. Amanah ke tidak tu? Kalau amanah, warnakan bintang. Kalau tidak amanah, kamu boleh biarkan saja. Okey, murid kalau ada tak boleh membaca ayat-ayat Jawi ni boleh tanya Ustazah. Boleh WhatsApp ke, Telegram ke, Ustazah akan balas. Okey. Seterusnya, pergi ke muka surat 108, muka surat terakhir. Okey, yang ni kamu kena labelkan. Ada dua jawapan, sama ada jawapan pertama amanah ataupun jawapan kedua tidak amanah. Kamu tengok gambar ni. Ni contoh tau. Ada seorang murid ni, dia buat kerja sekolah. Tapi, dia meniru rupanya. Tengok jawapan kat bawah. Amanah ke tidak? Jawapannya tidak amanah. Mana boleh cari jawapan kan? Dengan meniru. Kalau Ustazah bagi tengok buku tak apa. Tapi ini memang dia tengah periksa dia meniru. Jadi, jawapannya ialah tidak amanah. Tengok gambar seterusnya. Membersihkan kelas. Amanah ke tidak? Kalau amanah, tulis amanah. Kalau tidak amanah, tulis tidak amanah. Okey. Seterusnya gambar di bawah. Menolong ayah membasuh kereta. Amanah ke tidak? Kalau amanah, tuliskan amanah. Tidak amanah, tulis tidak amanah. Okey, seterusnya. Memukul kawan ni. Membuli kawan. Kawan sekelas dia dipukul. Amanah ke tidak? Kalau amanah, tulis amanah. Kalau tidak amanah, tulis tidak amanah. Okey, gambar bawah. Menconteng dinding di dalam kelas. Amanah ke tidak? Kalau amanah, tuliskan amanah. Kalau tidak, tuliskan tidak amanah. Dan yang akhir sekali. Ada gambar seorang murid menyiram pokok bunga di halaman rumah. Amanah ke tidak? Kalau amanah, tuliskan amanah.
Kalau tidak amanah, tuliskan tidak amanah. Kamu dah besar, dah boleh menilai sendiri perbuatan yang amanah dan tidak amanah. Jadi tolong tolong labelkan dengan perkataan amanah ataupun tidak amanah berdasarkan gambar yang diberi. Kalau dah siap, boleh hantar kat GC ataupun boleh hantar bila buka sekolah nanti. Ustazah akan tanda kemudian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.